Selamat malam kepada pendengar-pendengar di halaman BR Page. Kisah kali ini saya mau kongsikan kepada Anda semua tentang kisah di mana seorang budak lelaki nih, dia terpijak anak makhluk halus ataupun dia terpijak anak hantu. Oke, bila kamu dengar saja dia punya tajuk pun rasa macam pelik, tapi benar. Kisah ini adalah berdasarkan kisah benar dan tempat dia itu tidak dinyatakanlah oleh pengongsi yang kongsikan sama saya, tapi dia cakap ini adalah berdasarkan kisah benar. Mau percaya ataupun tidak terpulang daripada Anda sendiri. So, dijadikan cerita. Ada seorang cikgu nih, nama dia Mary. Ini bukanlah nama sebenar dia. Ini adalah nama yang dia buat sajalah sebab mau rahsiakan identiti dia, siapa sebenarnya orang nih. Oke, dia mengajar di daerah kelahiran dia bersama dia punya suami, dan dorang nih ada 4 orang anak, 3 orang lelaki, 1 orang perempuan. Yang sulung nih nama dia si Jason. Ini cikgu nih, dorang ada beli 1 lot tanah di dekat dengan tanah beliau si Mary. So tidak jauh lah begitu, tapi tanah ni berdekatan dengan hutan lah. So di tanah tu dorang buatlah 1 buah rumah. So selepas saja siap rumah yang dorang buat nih guys, air dorang belum diluluskan oleh jabatan air yang sudah dorang apply nih. Jadi mengambil masa yang lama. So bapak si Jason nih, dia cari inisiatif untuk mendapatkan air. So bila dia jumpa mata air dekat dengan hutan tu, so dia buatlah gravity air untuk tarik air tu masuk pergi rumah dorang untuk dorang punya bikin mandi ataupun untuk dorang punya bikin makanan, minuman, begitulah semua. So bapak dia buat gravity air ni sama dia punya anak si Jason nih guys. Oke, so bila sudah siap dorang buat gravity air nih, beberapa minggu selepas tu anak sulung dorang nih tiba-tiba saja jatuh sakit. Mary dan juga suami dia nih hairan lah sebab kenapa tiba-tiba jatuh sakit. Si Jason nih makan pun tidak mau, dia macam bergaul pun tidak mau, dia mengurus, selera makan hilang semua. So dorang nih heran lah kenapa anak sulung dorang nih tiba-tiba saja jadi macam begitu. Suami istri nih, dorang ni tidak percaya kepada supernatural ataupun dorang ni tidak percaya sama makhluk halus ke apa hantu semua. Tidak, dorang lebih percaya sama sains. Dorang lebih percaya apa yang berlaku lah, macam begitu. Dorang lebih percaya macam lebih kepada sains lah. Oke, dorang tidak percaya macam makhluk gaib ke makhluk halus ni, dorang tidak percaya. So apa yang dorang buat guys, dorang hantar anak dorang mula-mula hantar pergi di klinik. So bila sudah sampai di klinik cuma bagi dia ubat biasa dan suruh balik, begitu saja. Tetapi keadaan si Jason ni tidak macam mau sembuh lah gitu. Dia makin lama makin teruk. Lepas tu dorang hantar pula pergi hospital, dorang refer sama tu dokter pakar. So di sana lah kononnya dokter pakar tu detect yang si Jason ni dia kena itu penyakit kanser. So penyakit kanser yang tahap teruk lah. Doktor bagi tahu sama dorang yang anak dorang ni tinggal tunggu hari lagi. Dalam sebulan begitu, dorang dengar saja keputusan daripada doktor ni, dorang pun rasa sedih sebab dengar doktor punya keputusan macam begitu. Dong cakap yang anak dorang ni tinggal tunggu hari lagi macam tu. So si Jason ni dia makin mengurus, macam orang cakap tengkorak hidup lah begitu. Saudara Mara pun dengar berita pasal anak dorang nih. So dorang datanglah untuk melawat si Jason. Dan nenek si Jason nih, mama kepada bapa dia datanglah melawat bersama-sama dia punya kawan untuk melawat cucu dia yang sudah dalam keadaan yang tenat tu. Masa kedatangan dia punya nenek tu, disitulah yang si Jason nih kena detect yang dia telah diganggu makhluk halus. Sebab nenek dia, mama sebapak dia ni boleh nampak makhluk halus. Orang cakap yang obing kita tu, begitulah. Lepas tu dia punya nenek ni, mama kepada bapak Jason ni, dia marah lah sama bapak dia. Sebab kenapa dia marah? Sebab bapak dia tidak percaya sama adat. Mama bapak dia cakap ni,
Dia cakap macam ni, kita orang dusun, kita ada adat, kenapa tidak percaya sama adat? Begitulah yang dia cakap sama bapak si Jason. Mau tidak mau, ibu bapak si Jason ni terpaksa lah dorang akur dan dorang ikut cakap dorang punya nenek. So lepas tu nenek dia panggil seorang bobolian. Jadi bobolian ni kira ada talian darah lah sama dia punya bapa. So kira ada nenek kepada Jason jugalah. Bila si bobolian ni sudah kena panggil, so bobolian ni buatlah ritual adat kampung. Lepas tu dia menggunakan koburongo lah untuk panggil semangat tu. Jadi semangat tu cakap kononnya si Jason ni telah terpijak anak dia, anak makhluk halus ni, masa dorang tengah membuat graviti di mata air, di mana tempat bapak dia jumpa mata air tersebut. Mata air tu berada di hutan, dekat dengan hutan, hutan macam hutan tebal lah. So disitulah terjadinya kenapa si Jason jatuh sakit, di mana makhluk halus tu cakap anak dia telah dipijak oleh Jason sehingga mati. So darah dibayar darah lah kononnya begitu. Kemudian bobolian ni dia buat satu perjanjian untuk meminta maaf sama makhluk halus tu. Dan makhluk halus tu cakap boleh dorang lepaskan Jason, tetapi ada satu syarat yang perlu dorang tunaikan. Di mana syarat makhluk halus ni, semangat kuat ni, dia minta 7 ekor ayam hitam dilepaskan di kawasan mata air tu, 1 ekor kerbau, dan kaki kerbau tu haruslah disangkut di pokok, dan 1 lagi darah kerbau tu haruslah dialirkan di mata air. So bobolian tu pun buatlah ritual adat lagi. Dorang buat seperti apa yang si makhluk halus ni minta untuk dorang lepaskan si Jason. So bila semua tu telah dilakukan, si Jason ni tiba-tiba dia sembuh dan dia sihat. Okey, bila dia sudah sihat tu, dia sudah balik seperti dulu, ceria seperti dulu. Ibu bapa dia hantarlah dia balik pergi jumpa doktor, refer doktor. Doktor pun terkejut. Masa tu Jason tidak apa-apa, tidak pun mengidap penyakit kanser sebenarnya. Okey, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 pun tidak langsung. Dan doktor cakap masa tu dorang ada masalah teknikal lah, masa Jason kena cek tu. So kepada pendengar-pendengar di halaman biar page, kisah ini ada sedikit lah yang memberi pengajaran lah kepada kita, di mana kita mestilah percaya sama adat kita sendiri, percaya dengan adat-adat kita punya turun-temurun. Tidak semestinya kita percaya dengan benda-benda macam sains begitu. Jadi kita ada adat, kita harus percaya dengan adat kita, guys. So terpulang kepada pendengar-pendengar di halaman biar page, mau percaya ataupun tidak cerita yang saya kongsikan pada malam ini. Ini adalah kisah benar yang dikongsikan kepada saya, dan di mana berlakunya kejadian ini tidak dinyatakan kepada saya sebab untuk melindungi reputasi ataupun melindungi identiti dorang lah. So kepada pendengar-pendengar di halaman biar page, ini saja perkongsian saya pada malam ini. Jika anda ada perkongsian berdasarkan pengalaman anda sendiri, bolehlah anda kongsikan kepada saya melalui laman Facebook page saya Borneo Reaction, ataupun melalui Gmail saya selvin89 alias gmail.com. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya Selvin Junior, dan jangan lupa follow Facebook page saya Borneo Reaction. Dan satu lagi guys, kepada kamu semua, jangan lupa share kepada teman-teman anda di luar sana untuk lebih banyak kisah seram yang akan saya kongsikan kepada anda, dan kisah-kisah mistik ataupun kisah-kisah legendary di sini Sabah. So bertemu lagi kita di next perkongsian kisah seram tengah malam anda.